Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 5 Bab 5. Okey. Jadi jom kita teruskan berkenaan dengan macam mana kita nak mengira faktor skala dan macam mana kita nak tahu nilai dia sebenarnya. Okey. Untuk konsep sebelum ni kita dah fahamkan apakah faktor skala tu, kita nak tahu dia punya panjang imej dia dan sebagainya. Jadi dari sini kena ingat dia punya formula dia. Ingat imej mestilah bahagi dengan objek. Formula dia ataupun hint di sini mestilah image, mestilah bahagi dengan objek. Apa-apa pun image bahagi dengan objek. Dan di sini jarak dari pusat ke image, jarak dari pusat ke objek. So, hint dia memang keyword dia mestilah objek bahagi image. Tetapi daripada sini ada beberapa cara untuk kita nak cari nilai faktor skala di sini. Daripada konsep contoh soalan nombor 1 di sini, kita akan nampak R yang kecil di sebelah sini dan R yang besar sebelah kanan. Kita nak tahu mana satu objek, mana satu image. Itu penting. Okey, mana satu objek, mana satu image. Kita nampak di sini adalah merujuk kepada objek. Dan di sini merujuk kepada image. Okey, ini cara cikgu, macam mana cikgu nak buat. Jadi kalau objek di sini R dan image di sini, kita kira panjang yang dibesarkan. Okey, kita kira panjang yang dibesarkan. Kita mestilah tahu panjang ini mestilah dibesarkan menjadi bentuk ini ke sisi yang ini. Jadi panjang sisi ini berapa? Ini adalah 2. Panjang di sini sisi ini pula berapa? Kita kira satu persatu. Ini 2 unit ya. Di sini berapa? 1 2 3 4 5 6. Kita tahu 6 unit. Jadi ini cara pertama untuk nak tahukan dia punya nilai faktor skala. Senang saja. K sama dengan panjang imej berapa? 6. Panjang objek berapa? 2. Jadi 6 bahagi 2, kita tahu dia punya faktor skala dia adalah nilai dia 3. Ini contoh pertama dahulu. Okey, salah satu contoh pertama untuk kita boleh buat cara untuk dapatkan nilai faktor skala. Kita tengok contoh yang kedua pula. Macam mana nak dapatkan nilai faktor skala? Daripada sini, kita tahu tak dia punya panjang sisi dia? Okey, kita mungkin boleh tahu kalau adik-adik boleh imagine kan? Boleh imagine kan yang dia berpusing ke lah sebagai macam mana sekalipun. Tetapi ini adalah salah satu cara untuk kita nak tahu faktor skala. Kita lukiskan punca pembesaran dahulu. Okey, punca pembesaran. Jadi daripada sini kita kena tahu titik ini mestilah connectkan kepada titik ini. Dan kita tahu di sebelah kiri ni merujuk kepada objek. Kenapa objek kita nampak R tak ada koma di atas ni, tak ada apostrophe, ini adalah merujuk kepada image. So connectkan point ini. Okey, alright. Bolehlah agak-agak lah. Okey, adik-adik pakai pembaris lah. Kemudian connectkan point ini. Sebab apa kita tahu point ini adalah point yang serupa. Okey, alright. Jadi daripada sini cikgu boleh nampak bahawa titik persilangannya di sini. Okey, titik persilangannya di situ. Jadi kita boleh padam lah. Okey, boleh padam. Tak padam pun tak apa. Okey, tapi cikgu padam ini sahaja. Okey, okey, senang nak tengok. Ini menunjukkan itulah titik pembesaran. Jadi, cara kedua untuk kita tahu faktor skala, daripada titik pembesaran pergi ke sudut tertentu. Kita tahu sudut ini, alright, sudut ini adalah merujuk kepada sudut image dan sudut ini adalah merujuk kepada sudut objek. Kalau di sini A, ini adalah A prime. Sebab dia macam dia punya pusat pembesaran dia mestilah merujuk kepada negatif. Okey, ingat dia bukan rantau yang sama. Okey, ini bukan rantau yang sama. Ini rantau di sebelah diterbalikkan. Okey, jadi daripada sini nilai K berapa? Daripada punca pergi ke objek, berapa dia punya gerakan dia atau berapa dia punya jarak dia. Di sini 2 kali ke bawah, 2 kali ke kiri. Okey, jadi kalau senang cerita, kalau daripada punca ke objek, 2 ke bawah, 2 ke kiri. 2. Okey. Tapi macam mana pula dengan ke image di sini? Kalau ke image daripada punca pergi ke image 1 2 3 1 2 3. Jadi 1 2 3 1 2 3. 3 and 3. Kita tengok dia punya arah berbeza dan kita tahu nilai dia berbeza juga. Jadi daripada sini kita straight away kita kena tahu nilai dia mestilah negatif. Sebab apa? Rantau yang berlawanan. Kemudian applykan formula yang sama. Berapakah nilai image? Image adalah 3. Berapakah nilai objek? Objek adalah 2. Okey. Jadi senang saja nilai K sama dengan negatif 3/2 ataupun negatif 1.5.
Okay, alright. Jadi jom kita teruskan kepada perkara yang seterusnya. Contoh yang ketiga pula lebih kurang sama. Kita dah tahu dah yang mana satu objek, mana satu image. Kita tahu daripada objek adalah pentagon di dalam, image adalah pentagon di luar. Jadi nilai faktor skala di sini, ingat image bahagi dengan objek. So image berapa? 16 cm. Objek berapa? 10 cm. Bahagi 2 kita dapat 8/5. Nak biar 8/5 pun boleh, nak letak dalam perpuluhan pun boleh. Dia akan jadi 1.6. Okay, alright, dia akan jadi 1.6. Itu adalah cara dia. Okay, jadi jom kita teruskan kepada cara nak melukis pula. Kita dah tahu dah macam mana nak cari. Sekarang ni nak lukis senang saja, kena tahu dia punya titik-titik dan kita punya dia punya line dia. Sekarang ni negatif 2. Negatif merunjukkan rantau berlawanan. Okey, dan negatif 2 merujuk kepada lagi besar dan kena double. So daripada sini cikgu menggunakan konsep kalau tak perlu lukis. Kalau daripada titik P pergi ke point ini, point A di sini, alright, kalau pergi P pergi ke A, jarak untuk dia nak pergi adalah 1 dan 1. Okey, 1 dan 1. Jadi bila diterbalikkan dia mesti, kalau ni 1 ke kanan, terbalikkan mestilah ke kiri. Okey, alright. Kalau ni atas, ini terbalikkan mesti ke bawah. Tapi darab 2 kali, ini 1, ini jadi 2, ini 1, ini jadi 2. Jadi 2 kali macam mana? 1 2 1 2. So ini adalah titik yang baru. Kita buat titik by titik. Okey, kalau tak nak guna line, tak nak guna konsep line. Macam mana pula kalau kita nak buat daripada titik ni ke titik yang satu lagi? Ini B, ini C dan ini D. Okey. So daripada P nak pergi ke B. Okey, berapa ke kanan? 1 2 3. Berapa naik atas? 1. So ini 3, ni 1. Naik atas 1. Bila berlawanan dan darab 2 kali, di sini akan pergi 6 kali dan di sini akan pergi 2 kali. Berapa 6 dan 2? 1 2 3 4 5 6. Tu 2 3 4 5 6 di sini 1 2. So ni titik yang baru yang okey. Jalan kerja lompat-lompat ni kita boleh padam. Okey, kita boleh padamkan dia. Jadi kita tengok yang lain pula. Daripada titik P pergi ke D. Daripada P nak pergi ke D. Berapa ke kanan? 1 ke kanan. Berapa ke bawah? 2 kali ke bawah. 1 ke kanan, 2 kali ke bawah. Jadi bila nak pantulkan atau bila nak besarkan di rantau yang berlawanan, so di sini akan jadi 1 2 ke kiri dan ni turun bawah dia akan naik atas 4 kali. Sebab apa? Darabkan 2. So, kirakan saja 1 2 1 2 3 4. Dia akan jadi di sini. Boleh padamkan dia dan seterusnya daripada P pergi ke C. Ini cikgu buat contoh daripada satu titik ke satu titik. Berapa kali ke kanan? 1 2 3 4, 4 ke kanan. Okey, dan berapa kali turun bawah di sini? 1 kali turun bawah. Jadi bila nak besarkan dia dan bila nak menggunakan faktor skala di sini, bila ni ke kanan 4 kali, ke kiri mestilah 8 kali, ini turun bawah sekali, naik atas 2 kali, berlawanan, dia sentiasa berlawanan. So 8 kali ke kiri, 2 kali ke atas, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 di sini. Kita dah connectkan dah, kita dah tahu ke semua titik-titik dan kita connectkan sahaja. Itulah jawapan untuk image dia. Okey, alright, kita akan nampak macam ni. Jadi adik-adik pakai pembaris lah. Okey. Dan di sini pula kalau 1/3, kalau 1/3 sama juga. Kalau lukisan dia di sini, cikgu nak minta kita buat titik by titik dan kita buatkan dia daripada objek ke image. Dan di sini kita nampak positif. Bila positif, rantau yang sama. Okey, bila rantau yang sama di sini 1/3 merujuk kepada bahagi 3. Cikgu labelkan ini A, ini B, ini C. Daripada P nak pergi ke A macam mana? P pergi ke A 1 2 3 4 5 6 1 2 3. So di sini 6, di sini 3. Sorry. 6 ni 3. Jadi bila dia punya image dia bahagi 3 berapa? 6 bagi 3 2. Jadi ni jadikan 2. 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3 1.
So dia akan jadi di sini 2 kali, di ni atas sekali. So 1 2 1. Ni titik yang baru. Okey, ini adalah titik yang baru. Titik A yang baru. Menggunakan konsep. Macam mana pula kalau pergi ke C? Okey, daripada P nak pergi ke C, berapa kali? Kiralah. Okey, kiralah satu persatu. Kalau ini P, ini C, satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kali. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 6. Jadi kalau bahagi 3, okey, 9 bahagi 3 berapa? Bahagi 3, 3. 6 bahagi 3 berapa? 6 bahagi 3, 2. So dia akan jadi 2 kali. Okey, 3 ke kanan, 2 ke bawah. 1, 2, 3, 1, 2. Ini adalah titik yang baru. Itu titik C prime. Ni A prime. Dan last kali iaitu titik B di sini, konsep dia lebih kurang sama dan sama juga daripada P pergi ke B macam mana, kirakan berapa jarak dia. Okey. So, 1, 2, 3, ini memang panjang lah ni. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3. So, 15 dan 3. Jadi bahagi 3, 15 bahagi 3 akan dapat 5 dan turun bawah 1. Sebab apa? 3 bahagi 3, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Dapatlah titik di sini. Jadi ini adalah titik B prime. So, dah dapatkan connectkan semua. Itu sahaja dan kita lukis connectkan ke semua point yang ada. Alright, cikgu harap dengan cara cikgu ni korang akan faham. Kalau tak faham, tak apa, tengok video ni ulang-ulang kali, banyak kali pun tak apa. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye-bye.